Okay, hai semua. Jadi untuk video kali ini, kita akan sambung semula untuk tutorial mini project kita. Okay, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat dimension. So apa dia dimension? Dimension ni basically adalah um, basically adalah label. Okay, label panjang sesuatu objek, okey, suatu lukisan kita lah. Okey. So jadi kalau sebagai kontraktor ke pembina, bila kita tengok tu kita tahu panjang dia berapa. Okey. So selalunya dimensi ni kita akan letakkan di antara garisan uh, ka, garisan section line, okey, ataupun pada bila kita nak tunjukkan dimensi tingkap contohnya. Okey, kita nak bagi tahu kedudukan tingkap dari tepi dinding, okey. Nak bagi tahu lebar tingkap ni berapa. Okey. Alright. Jadi untuk buat dimension ni kita boleh pergi ke ribbon home, okey, di annotation. Okey. So di annotation ni kita boleh pilih di sini. Okey. Ada beberapa jenis dimension, okey, seperti linear, align, angular, arc length, radius, diameter, ordinate dan jog. Okey, yang selalu kita gunakan ni adalah di atas ni lah. Okey, linear, align, angular dan juga radius. Okey. So linear ni untuk panjang yang lurus macam ni lah. Okey, so contohnya daripada sini pergi sini. Okey. Itu line yang tu. Right. Kalau macam align ni, macam kalau segitiga tu kita nak dapatkan panjang hypotenuse dia. Okay. So basically macam contohnya panjang daripada sini sehingga ke sini. Okay. Itu align. Okay. Itu align. Alright. Okay. Jadi untuk kalau kita tengok tadi, kalau kita nampak tadi bila saya buat garisan dimension ni, kalau tengok ni kita hanya just dapat nampak line warna kuning ni saja. Okey. Dapat line warna kuning saja. Okey. Kita tidak nampak apa-apa selain daripada line warna kuning. Line warna kuning tu. Okey, macam ni kan. Saya tarik. Kita just nampak line warna kuning tu saja. Kita nak nampak benda-benda lain. Okey, ini kerana default setting dimension ni dia terlampau kecil. Contohnya di sini sebenarnya ada arrowhead, tetapi disebabkan default setting dia terlampau kecil, kita tak nampak. Okey, dan di sini pun sebenarnya ada. Okey, ada teks di situ. Tapi kita tak nampak sebab saiz ini kecil berbanding lukisan. So kita kena ingat lukisan kita ni saiz dia lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 14,000. Okey, 14,000 kali 20,000. Okey. So nak compare dengan kalau kita tengok ni nanti saiz dia, okey, kita boleh tahulah kenapa kita tak nampak. Okey, jadi cara kita nak ubah properties, okey, properties kita punya dimension ni, kita pergi di sini, okey, dimension style, ataupun kita boleh type di sini dim sty, okey, kita boleh dim style. Okey, so kalau kita pilih template kita as ACAD ISO, dia automatic akan pergi ke ACAD ISO 25 punya dimension style. So kita pergi klik pada modify ni. Okay, kita klik pada modify ni. Okay. Alright, kita pergi dulu kepada lines. Okay, kita pergi dulu kepada lines. Okay. Color ni kita boleh buat dia by block dimension lines. Okay, kita tengok ni ada dimension line, ada extension lines. Okay, dimension lines tu yang ini. Okay, ini adalah dimension line. Extension line yang ini. Okay, yang dua di tepi ni. Yang ada arrowhead tu, itu adalah dimension line. Okay, so color ni kita boleh buat pakai layer. So dimension ni dia akan follow color
layer kita. So kalau kita gunakan layer kosong, dia akan follow color kuning lah. So kalau kita buat satu layer dimension dan kita letak warna ungu, so dia akan jadi warna ungu lah. Okay. Yang lain pun kita boleh juga buat by layer. Yang extension line pun by layer. Tengok extension line tu by layer, dia akan follow warna kuning. Okay. Alright. Baseline spacing ni, okay. Baseline spacing ni adalah spacing di antara apa kata? Baseline spacing ni spacing ni lah. Okay. Alright. Jadi kalau kita ingat tadi, kita punya size lukisan kita berpuluh ribu, tapi kita punya unit-unit kita semua 310.65, jadi benda tu terlampau kecil. So yang ni kita boleh ambil macam ni, contoh cuba kita letak 100. Okay, kita letak 100. Okay. Yang ni pun yang ini kita boleh buat by layer. Okay, yang tu tak apa. Okay, yang ni extend beyond dimension line ni, untuk extension line ni, okay, nampak yang line kecil yang tu. Okay, line yang kecil itu adalah berapa banyak kita nak bagi dia lebih tu. Okay, makin besar nilai extend beyond dimension line ni, makin panjang line tu. So let's say yang ni saya letak 100 juga. Okay, so dia dah jadi panjang macam tu. Okay. So yang offset from origin ni adalah extension line tu, dia punya, okay, nanti saya tunjuk. Yang ni kita letak 90 contoh. Tak 90 Okay. So nampak line tu, dia punya offset from origin tu daripada mana kita klik. Okay. Bila kita nak pilih nak buat dimension line tu, kita klik tu kat mana, itu adalah origin dia. Okay. Alright. Next, kita pergi symbol and arrows. Okay. Arrowheads ni, okay, dia ada banyak jenis. Okay. Kalau yang first ni sebelah kiri, dan second ni sebelah kanan. Okay. Ataupun mana yang kita klik dahulu. So kalau kita klik kanan dahulu, lepas tu baru kita klik belah kiri, so yang kanan tu jadi first, yang second tu jadi, yang kiri tu akan jadi second. Okay. So yang ni, let's say lah saya ambil architectural tick. Okay. Architectural tick. Right. Arrow size ni 2.5. Ingat tadi size kita lukisan kita 10,000, 14,000. Tapi arrow size kita 2.5. So yang ni kita ubah jadi 250. Okay. Yang ni pun sama, 250. Okay. Yang ni kita ubah ni jadi 300. Okay. Right. Kemudian kita pergi kepada text. Okay. Text ni pun sama. Teks kita 2.5 je. Daripada 20,000 2.5. So kita ubah jadi 250. Okay, kita tengok 250. Okay, nampak sekarang ni kita dah nampak dah sikit-sikit kita punya dimension tu. Tadi nampak satu terlampau besar kan, jadi dia tak boleh, tak betul. Okay, so yang ni kita dah nampak sikit dia punya ni. Right. So ini 250. Text placement ni, kalau kita letak above, dia akan berada di above lah. Okay, kalau kita letak di outside, kalau vertical outside tu dia akan letak di luar. Okay. Selalunya kita akan ambil above lah. Okay. Horizontal tu kita ambil centered. Okay. Kalau kita extension line 1, maksudnya dia akan rapat ke extension line 1. Kalau add extension line 2, dia akan rapat ke extension line 2. Kalau over, maksudnya dia pergi keluar. Dan akan ada satu garis yang just tunjuk. Okay. Macam ni, macam tu. Okay. Right. Yang ni ternampak sangat. Dia macam tu So kita ambil selalunya centered lah. Okay. Okay, yang ni text placement ni offset from dimension line tu, okay, maksudnya apa nama text tu, antara dimension line dengan text tu dia ada satu offset. Okay, jarak lah. So kalau macam ni jarak dia 0.625. So kita letak 100. Okay. Alright. Lepas tu text alignment ni,
kedudukan dia. So kalau horizontal, kita tengok semua dia horizontal. Kalau kita ambil align with dimension line, dia akan ikut dimension line tu. Kalau dimension line tu menegak, dia akan menegak lah. Kalau dimension line tu condong macam ni, dia condong lah. Align macam ni, dia akan align. Okay. ISO standard lebih kurang macam align with dimension line. Okay. Okay, ada berbeza sikit lah bila kita tengok yang ni, berbeza sedikit. Right. Alright, yang ni macam ada text color, fill color. Okay, yang ni kalau kita tengok ni dia ada frame around text tu. So kita tak nak tu kita tak nak ada frame. So kita untick draw frame around text. Kalau kita select, dia akan ada frame around text. So kita tak nak itu. Alright. So fit. Okay, selalunya kita tak ubah benda ni. Okay, kita tak ubah benda ni. Primary units. Okay, unit format ni kita tak decimal lah. Okay, precision ni maksudnya nilai yang akan dipaparkan ni macam ni, dia akan keluar sebanyak 2 titik perpuluhan. So kalau macam ni, kita boleh pilih sama ada kita nak 0 titik perpuluhan atau kita nak ada 1 titik perpuluhan. Okay, memandangkan ukuran kita memang dah dalam milimeter, so kita tak perlulah precision kita hingga 0 titik perpuluhan saja. Decimal separator ni macam contoh kita ada titik perpuluhan. So by default selalunya dia koma. So kita make sure kita punya region kita pakai period lah. Okay. Round off ni maksudnya dia bundarkan lah. Okay, dia bundarkan tu kepada kosong. Okay, prefix dan suffix ni. Prefix ni adalah kalau kita nak ada tulis kat depan dia. Contohnya macam kita tambah my. Okay, so dekat prefix depan tu dia akan ada, depan ukuran kita tu akan ada perkataan my. Okay, kalau kita nak jarak, kita tekan spacebar kat sini. Okay. So kalau suffix ni contohnya macam kita gunakan unit mm. So kita spacebar, kita masukkan mm. So lepas ni dia akan keluar semua mm. Okay. Alright. So yang ni kita tak perlu masukkan sebab selalunya benda ni dia akan memakan ruang. Okay. Sebab kita dah nyatakan dalam kita punya plan tu, kita nyatakan semua ukuran dalam mm. So kita tak perlu nak letak lagi sebab ini memakan ruang, dan kalau print dia akan makan dark white kan. Okay. Macam kita, mungkin kita tak rasa lah dia punya ni, tapi kalau kita print terlalu banyak plan kita tu, bangunan kita kompleks, okay, kita kena fikirlah benda tu. Okay, so measurement scale selalunya kita ambil 1. Okay, yang lain ni sama juga, kita biarkan saja. Okay. So alternate units, kalau katakanlah kita ada nak gunakan unit lain. So by default selalunya kita di Malaysia kita akan gunakan SI unit lah, matrix. Okay, matrix. Jadi mungkin kita nak ada imperial unit, kita boleh display alternate unit. Jadi dia akan keluar 2 unit di situ. Okay. Kalau tadi decimal, yang second ni mungkin kita ambil kalau tadi kita guna unit matrix, yang ni mungkin kita guna unit kita guna unit imperial. So yang ni kita letakkanlah berapa perkali dia. So dia akan convertkan nilai kita tu. Okay, so ini sama juga yang lain, dia punya pembundaran, dia punya prefix and suffix. Okay, yang tu sama saja. Okay, jadi itu basically itu adalah setting untuk kita punya dimension. So nilai di sini kita kena tengok kesesuaian lukisan kita. Okay, kalau lukisan kita besar, nilai ni pun kita kena besar lah. So kalau kita punya lukisan kita kecil, nilai ni pun kena kecil juga. Okay, so kita tengok apa hasil dia. Okay, so kalau kita tengok di situ, yang ni ada second unit. Tapi untuk mini project kita tak perlukan itu. Okay, kita tak perlukan alternate units. So kita off alternate units. Okay, so yang ni kita tengok okey lah, cuma yang ni mungkin besar sedikit dia punya ni. So kita boleh try kecilkan lah.
Okay, kita boleh kecilkan lagi kita punya arrow kita. Architectural tick ni mungkin kita boleh ambil 150. Right, so kecil sikit, nampak dia proper lah. Okay, tak terlalu besar sangat. Alright, so bila kita dah siap semua, buat semua, okay, kita akan dapat kita punya dimension beginilah. Okay, kita akan dapat dimension begini. Okay, so kalau kita tengok ada dimension yang bersambung, okay, kita tengok yang tu jenis-jenis dimension tu. Alright, so let's say lah kita nak sambung 3000 ni, kita boleh kita pergi dekat annotate. Okay, annotate dekat sini ada. Okay, continue dengan baseline. So continue ni maksudnya kita continue dengan yang first yang kita buat tadi. Dia akan continue. So kita boleh continue lagi. Okay, so maksudnya kita tak perlu keluar 2-3 kali macam tu lah. Okay, so kalau baseline, okay, kita padam balik. So kita buat balik linear. Okay, kita nak dia baseline. So baseline ni dia akan kira okay. Alright. Okay, so yang ni kalau kita tengok ni dia punya jarak tu terlalu apa kata? Terlalu dekat sangat. Okay, terlalu dekat sangat. Okay, itu mungkin daripada setting kita lah. Okay, mungkin setting kita sini. Dekat kita punya lines ni. Okay, baseline spacing ni mungkin kita perlu tinggikan lagi lah. Okay, kita tengok balik. Okay, sorry. Okay, alright. Okay, 3000. Alright, kita ambil baseline. Okay, nampak tu dia dah berjarak macam tu lah. Okay. Okay, so yang jarak ni 500 ni itu adalah kita punya base kita punya baseline spacing. Okay, baseline spacing kita 500 tu yang ini. Okay, alright. So kita akan buat, okay, dimension ni kita nak letak di mana? Kita pertama sekali kita kena letakkan di section line ni. Okay. Yang kedua, kita juga kena letakkan contohnya macam di tingkap ni. So imagine kalau kamu kontraktor, kamu nak pasang tingkap. So kamu nak tahulah tinggi berapa kita nak pasang tingkap ni dan jarak daripada dinding tepi ni berapa jarak dia. Okay, so sepatutnya benda-benda tu ada lah. Okay, dan juga dimension tingkap. Okay, dimension tingkap mungkin kita tak letak sini, kita letak asing di tempat lain yang mana ada detailing tingkap. Okay, kat sini mungkin kita tak letak. Tetapi dia punya location dia dekat bangunan ni nak letak di mana. Okay, dan juga saya lupa nak bagi tahu sebelum ni, kalau kamu perasan di tingkap dan di pintu ni dia ada letak bubble label ni. Okay, so kalau W tu stands for window, D tu stands for door. So kalau D tu means door kedua. Okay, second door. Okay, so kat sini ada first door. Okay, tujuan kita letakkan label ni supaya nanti kita senang nak locate, kita nak tahu. Okay, so ni pintu D1 dekat sebelah depan. Okay, so yang ni make sure kamu labelkan seperti ini segala pintu dan tingkap. Okay, so bila kita tengok plan tu kita tahu locationnya di mana. Okay, so untuk setiap view, okay, front, back, left dengan right ni make sure letakkan dia punya dimension. Okay, dan juga untuk kecuraman bumbung ni make sure kamu dapatkan dia punya angular punya dimension. Okay, dapatkan angular punya dimension. Make sure kamu punya dimension ni menggunakan layer dimension.
Okay, make sure gunakan layer dimension untuk buat dimension. Okay, so apa hal kalau kita tak nak tengok dimension, kita boleh off dia. Okay, kita boleh off dia. Nampak situ. Okay, so untuk dimension sampai di situ saja. Okay, jadi selamat mencuba. Okay, sekian, terima kasih. Bye-bye.